Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, hari ini konten kita adalah tentang houseplant tour. So, as you can see kat belakang tu, saya ada beberapa pokok. Jadi, fokus utama adalah untuk memperkenalkan kepada you yang mungkin confused tentang keladi. So, basically, keladi ada beberapa jenis lah yang utama. Caladium, Alocasia, Colocasia dan beberapa jenis lagi yang orang biasa panggil keladi tapi dia sebenarnya bukan keladi. Okay, so first of all saya minta maaf sekiranya mungkin bunyi bising sikit. So actually saya merasmikan phone baru yang saya dapat hadiah menang daripada kontes hari tu, dan saya belum sempat lagi nak beli mikrofon. So please excuse me. Jadi yang pertama saya nak kenalkan you dengan spesies Caladium. So Caladium ni adalah spesies keladi yang paling biasa kita jumpa dan paling senang untuk kita kenal pasti. Okay, so this one adalah spesies Caladium. Caladium ni basically dia adalah keladi yang berwarna-warni dan pokok dia lebih renek. So ini adalah spesies Thai Beauty. Ini adalah spesies kampung tapi dia sangat cantik kan. Dan Caladium jenis ni dia perlukan matahari yang cukup untuk dia mendapatkan warna pink yang cantik. So macam ini sebab dia anak dan dia rendah, jadi dia tak dapat matahari sangat. That's why dia still hijau. Macam ini dia tinggi, jadi dia dapat matahari dan dia sangat cantik lah. Okay, yang ini pun adalah spesies Caladium juga. Okay, ini adalah green spider. Walaupun dia daun dia warna merah, tapi kenapa green spider? Sebab dia punya urat macam spider. So ini pun spesies keladi kampung. So saya ada banyak lah yang ni. Yang ni saya dapat daripada seseorang. Dah lama dah, lebih 10 tahun dah. Sini ada banyak Caladium. Okay, actually hari tu saya beli murah, jadi kita letakkanlah kat sini. Okay, this one, ini adalah keladi yang selalu jumpa kat kebun ataupun ladang sawit So ini nama dia adalah White Christmas. Kalau dia dapat full sun, dia akan sangat cantik lah. Dia akan putih dan urat-urat hijau. Okay, yang ini pun keladi kampung. Saya kutip dekat semak. So ini adalah red star. So you nampak dia macam ada red star. Okay, so ini keladi kampung yang memang selalu kita jumpa. Okay, ini adalah white wing. Sebab dia nampak macam sayap kan. So you tahu Caladium ni dia renek. So ini mungkin 3 spesies, mungkin 2 spesies, tak sure sebab anak ni dia tak menampakkan ciri lagi. So ini nanti kalau dia punya merah ni besar, so dia akan sangat cantik lah. Ini adalah Ace of Heart. Yang ini adalah Caladium mirzani. So dia mungkin kat sini mungkin terlalu panas lah menyebabkan dia terbakar. Okay, kat sini kita ada 2 jenis lagi. So ini adalah Caladium Army. And the last one adalah Dragon Heart. So dia kecil lagi, jadi dia tak menampakkan lagi dia punya potensi sebenar dia. Okay, satu ciri pada Caladium ni adalah satu dia colourful dan dia renek lah maksudnya. Dan satu lagi dia punya daun tu dia ada wax macam lapisan lilin, menyebabkan air tu dia macam tak melekat, tidak menyerap ke dalam daun. Okey, tu keluarlah pepatah seperti mencurah air ke daun keladi. Inilah. Maksudnya tak berguna, dia tak akan melekat. Spesies kedua keladi yang saya nak tunjukkan pada you all adalah Alocasia. So Alocasia ni nama dia macam cantik kan, macam girl macam tu, Alocasia. Dan saya secara tidak langsung sebenarnya saya adalah peminat Alocasia. Tak tahu kenapa. So pada masa tu saya pun beginner juga dalam houseplant ni. So saya banyak kumpul pokok jenis ni. Jadi lama-lama orang kata, oh minat keladi ke? Saya kata tak, saya tak minat keladi. Saya minat something like keladi tapi bukan keladi colourful macam tu kan. Jadi bila saya search, rupanya dia adalah spesies Alocasia. Sangat penting untuk you tahu perbezaan antara Alocasia dan juga Colocasia. Sebab ia adalah perbezaan yang sangat ketara. Okay, let's jom. So ini adalah 2 spesies Alocasia yang you nampak. Ini adalah tanduk rusa yang saya dapatkan daripada Sabah. So kalau kita tengok dia nampak macam tanduk rusa, muka rusa. So satu lagi
adalah, tak tahu nama apa, mungkin Alocasia longiba kot, mungkin. Not really sure. So yang ini longiba ni saya kutip dekat semak juga. So dia sangat cantik pada saya sebab dia punya urat dahan dia ada ira-ira, dia ada corak. So saya sangat suka. So yang ini pun saya suka sebab muka dia, daun dia ni bila kita tengok dia nampak macam rusa kan, macam muka rusa macam tu. So Alocasia ni saya ada a few. Okay, so ini ada 2 spesies. Okay, antara spesies lain yang saya ada dalam koleksi saya adalah Alocasia frydek. So nanti saya terangkan kenapa dia macam burn macam ni. So Alocasia frydek ni, so kalau you dapat rasa feel dia punya texture daun dia, dia macam baldu Alocasia frydek. Ni memang first time saya tengok dia dekat nursery, memang saya terus fall in love. Dulu kecil je, sekarang ni dia dah bercucu Dia dah ada anak dia pun dah beranak, jadi dia dah bercucu. So Alocasia ni dia pokok keladi yang lebih besar berbanding dengan Caladium tadi. So dia ada daun seperti tekstur baldu dan juga urat yang nampak sangat ketara. Okay, so ini adalah Alocasia amazonica. Okay, correct me if I'm wrong sebab saya bukanlah pakar dalam nama-nama ni. Amazonica ni pun adalah spesies orang kata keladi kampung. Okay, actually I have one more collection in my Alocasia, tapi somehow dia macam dalam proses pemulihan lah. Saya berharap dia tak mati. Dia adalah Alocasia sanderiana. Sangat cantik dan antara collection saya mahal lah. Mahal in my definition adalah lebih daripada RM50, itu mahal. Okay, saya hampir terlupa my cute Bambino. So ini adalah Alocasia Bambino. Dia sangat cute, tapi bila dah besar sikit tak berapa nak cute lah. So dia kecil, dia lebih kurang macam Amazonica kan. Kenapa Bambino? Kalau you tengok Bambino nampak macam muka gajah kan, muka gajah, and then yang ini seperti belalai dia. That's why nama dia Bambino. Apabila you tahu dia adalah Alocasia, first Alocasia ni dia tak boleh kena direct sun. Apabila dia terkena direct sun yang agak lama, saya nampak dia punya daun dia akan burn macam ni. Dan bila dia burn, memang dia tak akan pulih lah. So apa yang berlaku dekat kawasan ni, sebab sekarang sangat panas, kat sini memang kena matahari sikit dalam pukul 11, pukul 12. So dia akan faded sampai ke atas ni. Tapi mungkin kerana dia terlalu panas, sehingga panahan mentari itu telah mengenai saya punya daun ni lah. Jadi sepatutnya saya pindahkan dia ke tempat lain supaya dia tak terkena panahan mentari. Tapi somehow terlalu busy. So tak apalah. Cuma so tertinggal satu lagi. Ini adalah Alocasia Blackpink yang saya beli daripada seller Thai Siam. Sebab somehow tak nampak dia punya Blackpink kan. Tapi daun dia sangat cantik, belakang ni purple. One day I hope dia akan menjadi Blackpink lah. I hope so. Okay, kita tengok yang kat bawah ni pun sebab dia kena direct sun, jadi dia kekuningan sebab dia terkena panahan mentari. Yang kecil, that little one, itu adalah anak kepada Alocasia frydek tadi. So yang ini secopeng je tinggal daun je sebab hari tu pernah rosak kerana panahan mentari, saya potong. So ni pun rosak lagi. So you tengok dia punya urat-urat pada longiba ni, sangat cantik. Okay. Then ini menjawab soalan kenapa daun saya kat sini pun dia macam ni. So ini adalah kerana dia terkena panahan mentari. That's why saya letakkan dia di belakang daun yang besar-besar supaya daun yang besar ni dapat yang jadi filter matahari. Sebab somehow terkena jugalah menyebabkan daun dia rosak. Okay, itu adalah satu ciri. Ciri kedua adalah dia punya media. Media dia ni, Alocasia, dia tak suka air sangat. Okay, which is sesuai untuk saya yang tak suka menyiram pokok. Okay, media untuk Alocasia ni dia special sikit lah. Okay, so saya beli Aroid Soil Mix, di mana dia memang sesuai untuk spesies Monstera, Philodendron, Anthurium, Alocasia syngonium. Kenapa? Sebab media jenis ini dia
dia tak akan menyimpan, membuatkan air tu bertakung sebab dia sangat poros macam tu. Tapi ya, media ni dia agak pricey, jadi saya sangat kedekut. So saya still campur juga dengan tanah. Jangan tanya nisbah sebab saya memang main taram je kan. Cumanya sebab saya memang jarang menyiram pokok, jadi I hope dia survive lah. Okay, so media untuk alocasia mesti poros supaya dia tidak menakung air. So itu adalah dua yang utama tentang penjagaan alocasia. Macam mana kita nak mengenal pasti alocasia compare to caladium or colocasia? So first, perbezaan utama pada saya adalah dia punya saiz pokok lah. Caladium tadi saya kata renek, alocasia dia lebih besar. Kemudian alocasia, dia punya dahan ni, dia starting dekat hujung daun, menyebabkan daun muda dia akan menegak ke atas. So ni mungkin sebab dia dah besar, jadi dia menunduk ke bawah. Jadi kalau ada pucuk-pucuk muda, saya tak ada pucuk muda. So pucuk muda dia akan menghalit macam ni. So instead of sekarang ni dia macam ni kan. So pucuk muda especially dia akan mendongak ke atas. Itu adalah alocasia. Okay, like this one. So ini adalah elephant ears. So dulu saya ingat elephant ears ni satu keladi yang besar daun dia. So saya ingatkan dia adalah spesies colocasia. Sebab I thought colocasia adalah keladi yang besar-besar. So rupanya elephant ears adalah spesies alocasia. Okay, kita tengok dia punya permulaan dahan dia terus bercantum dengan daun, menyebabkan daun ini mendongak ke atas macam ni. So ia adalah alocasia. But somehow spesies ini dia tahan matahari lah. Maksudnya walaupun dia terkena panahan mentari, dia tak terbakar. Jadi saya gunakan elephant ears ni untuk menjadi filter kepada cahaya matahari. Maafkan saya, tertinggal pula satu lagi alocasia. So ini adalah alocasia plumbe nigra. Okay, warna dia a bit misteri lah, nak kata hijau tua ke kuningan. Dia macam hijau lumut sikit warna dia. And then batang dia cantik lah, berwarna merah. So dia tak seperti alocasia lain, dia tak suka redup-redup sangat. Dia nak sedikit matahari, tapi tak boleh terlalu direct. That's why saya letakkan dia berdekatan dengan spesies colocasia. Hari tu pernah letak dekat area alocasia, tapi dia macam tak happy kan, dan matilah banyak daun dia yang dah cepat tua. So bila saya letak kat sini, nampak dia lebih gembira. So maksudnya spesies ini dia lebih sukakan cahaya. So macam mana? Dapat tak bezakan antara caladium dan juga alocasia? So basically senang lagi kan macam kan? So sekarang kita akan berkenalan pula dengan colocasia. So I only have 3 colocasia in my collection. So ini adalah lime gecko. So lime sebab dia ada hijau-hijau macam ni. So ini adalah yang first time saya tengok dia, saya terus terkesima sebab dahan dia sangat cantik. Tengok sangat berira macam ni. Dan saya terus beli dan dia tidaklah mahal sangat. Anak ini dalam RM30. Okay, so saya kenalkan you dulu. So ini adalah Black Beauty. So dia kecil lagi lah sebab dia anak. Colocasia ni adalah spesies keladi yang besar. Dia lebih kurang macam alocasia, tapi dia mempunyai ciri yang berbeza. Ini adalah Black Ripple, tapi oleh kerana dia mungkin masih lagi kecil, jadi kita tak nampak kat mana ripple dia. Jadi saya harap suatu hari nanti bila dia dah besar, nampaklah ripple dia tu. Macam mana kita nak bezakan antara alocasia dengan colocasia? Sebabnya kalau dia kecil tengah anak lagi, memang kita tak dapat nak bezakan lah kalau sepintas lalu kan. Okay, first kita nak bezakan adalah tengok kat belakang daun. Okay, kalau alocasia tadi, dia punya batang ni, dia starting dekat hujung daun. Tetapi colocasia, batang dia start dekat tengah. Okay, menyebabkan daun dia akan drop ke bawah walaupun dia masih lagi anak. Itu je perbezaan yang paling senang untuk kita bezakan antara colocasia dengan alocasia. Okay, dan daun dia ni
dia tak ada wax. Dia tak ada wax menyebabkan dia macam ni, dia macam matte. Macam matte macam tu. So you tengok semua colocasia di starting dia punya dahan batang dia ni dekat tengah daun. Jadi walaupun anak daun, dia akan menunduk ke bawah. Okay, kita tengok yang ni. Semua kat bawah. Kat tengah lah, menyebabkan dia drop down. Okay, compare back kepada alocasia, dia starting dia dekat mula hujung daun, menyebabkan dia menunjuk ke langit. Macam tu. So macam mana? Bolehkah you all bezakan antara caladium, alocasia dan colocasia? Cuba senaraikan apa perbezaan yang paling senang untuk you bezakan antara 3 spesies ini. Caladium, alocasia, colocasia. So, kalau you all dah boleh bezakan, kita move pula kepada beberapa pokok lagi yang sering orang panggil keladi, tapi sebenarnya bukan keladi. Ini adalah family Aglonema. Saya ada 3 daripada koleksi Aglonema. Mungkin kerana batang dia macam fragile, macam lembut macam caladium, jadi orang panggil dia keladi. So sebenarnya dia adalah Aglonema. Dan untuk kita, sifat dia adalah Aglonema dia tak suka panas. Dia nak bawah shaded macam tu. Dan daun dia adalah daun yang berkilat. Dia macam glossy macam tu. Kalau kita tengok, dia macam daun plastik. Saya tak ingat dia punya nama dia, ID saya tak ingat. But ini adalah lipstick. So ini adalah Aglonema. Sangat penting untuk you tahu family pokok-pokok ni, kerana setiap family mempunyai sifat ataupun habitatnya yang berbeza. Jadi kalau you anggap dia semuanya sama rata keladi, jadi contohnya mungkin you tertukar antara Aglonema dan juga caladium kerana dia adalah pokok yang renek dan juga berwarna-warni. Tetapi Aglonema dia perlukan tempat yang shaded, manakala caladium lebih sukakan matahari. Berbeza kan? Yang seterusnya adalah family of Philodendron. Okay, Philodendron. So ini adalah dragon philodendron, kalau tak silap. Okay, kalau you tengok Philodendron pun dia tak suka direct sun. So ini kesan daripada direct sun, dia macam terbakar. Dan you nak bezakan, dia ada akar-akar udara macam ni. Sebab Philodendron pun dia tak suka air sangat, dia macam lemas. Jadi dia perlu keluarkan, dia ada akar. Ni bukan akar lah sebenarnya, dia macam satu akar udara, sebab dia nak cari udara. So ini adalah Burle Marx. Nama dia diambil sempena nama seorang arkitek, Burle Marx, di mana arkitek tersebut telah menggunakan tanaman native. Ini adalah pokok liar yang saya ambil kat Semak juga. Dia menggunakan tanaman native sebagai hiasan landscape. Dia adalah orang pertama. Jadi kerana dia cantik, jadi pokok ini dinamakan sempena nama beliau lah, Burle Marx. Jadi ini pun senang. So kalau macam spesies Burle Marx ni, you just potong and cucuk je kat tanah. So macam this one lah. So dia macam dah terlalu macam semak sangat. So saya just cut. Nanti saya akan letak dalam air. Jadi Burle Marx ni dia sangat senang lah pada saya. You boleh tanam kat tanah ataupun dekat air, tak ada masalah. Okay, cuma dia pun tak boleh direct sun. So bila kena direct sun ni, nampak dia terbakar. Terbakar. Ni terbakar. Satu lagi keluarga Philodendron adalah ni Birkin. Birkin ni bukan bag handbag saja. Birkin tak mampu lah kan, handbag Birkin kita ada pokok saja. So dia pun nampaknya dia punya udara ni, akak-akak udara ni macam tu. Dan yang putih-putih ni bukan batu, ini adalah perlite. Jadi dia macam membantu tanah itu untuk lebih berongga. Okay, antara yang dalam collection saya juga adalah keladi lintah. Okay, orang kampung panggil keladi lintah, nampak macam lintah kot dia punya yang hijau-hijau muda ni. Tapi dia adalah keluarga, nama saintifik dia adalah Sesmatoglottis wallichii. Jadi dia bukan family alocasia, colocasia, philodendron ataupun caladium, bukan. Dia adalah family yang berbeza. Dan saya baru je beli hari tu, Sesmatoglottis wallichii. Oh my cute laliput.
Okay, ini adalah spesies Caladium. Okay, dia memang kecil. Dia adalah dwarf, white dwarf. Dia punya ID yang saintifik dia adalah white dwarf. Dia memang sangat kecil. So hari tu dia mati sebab baru beli, and then sekarang dia baru penuh macam ni. Ini adalah family Monstera. Okay, orang memang tak panggil dia keladi lah. Orang panggil dia, kalau Indonesian panggil dia Sunda bolong ataupun janda bolong, I'm not sure. Sebab bolong in bahasa Indonesia adalah lubang, berlubang jadi dipanggil itulah bolong itulah. So kalau kita saintifik dia adalah Monstera adansini. So Monstera ni pun dia sama macam philodendron, sama macam alocasia, dia tak boleh kena direct sun. Dan saya tengah buat propagating Ini adalah Monstera adansini tadi yang sebahagian saya letak dekat air untuk propagating bagi keluar akar. Yang sebahagian lagi saya terus tanam dekat tanah. So satu lagi family Monstera in my collection adalah Monstera dragon tail. Sekali imbas dia macam Monstera deliciosa, tapi yang ini adalah spesies hutan. Dan Monstera memang tak boleh kena direct sun, daun dia terbakar macam ni. So itu saja sharing pada saya hari ini berkenaan dengan houseplant. So pokok-pokok yang saya tunjukkan tadi kebanyakannya memang tak boleh kena direct sun, kecuali Caladium dan juga Colocasia. Yang lain tu memang spesies puteri lilin lah kan. So ini adalah garden saya di luar. So di luar dia banyak bunga lah. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.